Tengok siap. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada bulan yang telah lalu kita telah membahaskan doa-doa kemusnahan yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kaumnya yang kufur dibinasakan oleh Allah. Saya telah membaca penghujung daripada surah Nuh alaihi salam. Juga telah saya baca surah Asy-Syu'ara dan beberapa ayat termasuk surah Al-Qamar di dalam mendidik dan mengajar kita bahawa Nabi Nuh alaihi salam menyerahkan urusan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doanya adalah dalam bentuk kemusnahan.
kecuali 80 orang yang beriman. Malam ni kita sambung tajuk kecil lagi, iaitulah pembinaan bahtera muslimin dan muslimat. Sebelum saya membahaskan tajuk kecil ini, iaitulah pembinaan bahtera atau kapal oleh Nabi Nuh alaihi salam, maka terlebih dahulu marilah kita merujuk Al-Quran dan melihat betapa indah, cantik dan haibatnya bahasa Al-Quran. Allahu Akbar. Apa yang saya maksudkan sebelum saya pergi deep inside dalam persoalan pembinaan bahtera Nabi Nuh ini, nanti kita tengok struktur dia, kita tengok dimension dia, kita tengok ilmu nilai kejuruteraan, naval engineering yang ada dalam pembinaan kapal Nabi Nuh. Kita akan tengok buoyancy system. Kita akan masuk sikit prinsip-prinsip fizik. Kalau saya tak detailkan, saya sentuh sikit sebagai knowledge ilmu bahawa Islam ini hebat. Itu aja poin kita. Sebelum saya masuk dalam membicarakan antara yang kita akan sentuh nanti, ialah pembohongan Bible. Bagaimana Bible yang telah diselewengkan. Tuan-tuan akan jumpa istilah Noah Ark. Dan itu yang biasa kita dengar. Noah Ark, ARK. Apa makna ark? Kita kena faham tu. Itu propaganda mereka. Sebab itu di antara rancangan yang tidak berani didedahkan oleh siaran TV National Geographic ialah persoalan kapal Nabi Nuh. Mereka tak berani dedah sebab against mereka, tak kena dengan mereka. Apa makna ark? Nanti saya hurai. Dari mana asal kalimah ark, ARK? Bahasa English pure kah? Atau diciplak dari bahasa lain? Kita akan tengok. Quran menyebut fulk. Wa najjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Dan kami selamatkan Nuh dan orang yang beriman bersama dia fil fulki. Ma makna al-fulk? Ini hebatnya bahasa Al-Quran. Kita biasa baca fi falakin yasbahun, kan kita baca dalam surah Yasin, orbit. La syamsu yang barilah, hujungnya fi falakin, falak. Allah sebut al-fulk. Apa beza dengan ark? Apa yang cuba dimanipulasi oleh orang Eropah, apa yang cuba ditonjolkan oleh orang Eropah, yang mereka menyebut dengan Gunung Ararat, sedangkan Quran menyebut wastawat 'alal judi. Apa makna istawat? Apa makna wastawat?
yang kita guna kalau sedar tak sedar. Nanti saya hurai bahawa kalimah wastawat itu kita guna hari-hari dalam solat. Nanti saya hurai bila sampai masa. Saya nak sebut muqaddimah dulu. Saya nak baca ayat-ayat Al-Quran tentang Al-Fulk yang disebut dengan istilah kapal, tapi Allah sebut dengan fulk, fa lam kaf. Dalam Quran ada 3 istilah: Al-Fulk, Al-Jawarih, As-Safinah. 3. Dalam Quran kalimah ni Al-Fulk, Jawar dan Safinah, sekali kita tafsir memang nampak makna sama, kapal. Saya sempat catat berapa kali Al-Fulk Allah sebut sebanyak 23 kali kalimah Al-Fulk. Berapa kali Jawar disebut dengan sebanyak 2 kali, dan Safinah disebut hanya sekali. Paling banyak Allah sebut Al-Fulk. Apa makna dia? Kaitan dengan fi falakin yasbahun, yang kita selalu dengar ilmu falak. Ma makna falak? InsyaAllah sampai nanti saya hurai. Saya nak sebut secara muqaddimah betapa nikmatnya bahtera ini. Dan kemudian saya akan pergi fasa yang kedua dengan memaparkan pada tuan-tuan muslimin muslimat segelintir nama-nama pelaya-pelaya Islam yang mereka berlayar di lautan mengembangkan Islam. Dan kita akan tengok betapa bangangnya Christopher Columbus yang kononnya telah menjumpai benua Amerika, betapa bodohnya Vasco da Gama, betapa bodohnya Marco Polo. Tetapi 3 nama inilah yang di-highlight kepada dunia. Tuan tengok tak permainan Yahudi? Columbus konon. Siapa yang didik Columbus? Sekejap lagi saya sebut. Allahu Akbar. Kemudian barulah fasa ketiga, mungkin bulan depan, mungkin kita akan mula melihat bahtera Nabi Nuh alaihi salam, dan kita akan mula melihat kebenaran Al-Quran, penyelewengan Bible, yakni Bible yang telah mereka selewengkan dengan menyebut the Noah Ark. Dengan kita nak hurai apa itu Ark, ARK, dan kebenaran Al-Quran pada surah Hud, iaitulah bukit judi. Di mana duduk dia? Allahu Akbar, subhanallah. Baik. Dan kemudian dalam perbahasan nanti berhubung dengan orang-orang Islam yang berlayar, saya juga akan menyentuh salah guna musuh Allah dalam menggunakan laut untuk melingkupkan umat Islam. Kita akan tengok sekejap 2-3 poin di situ. Baik. Pertama, saya nak baca ayat simple mudah. 164 Al-Baqarah. Ayat tu panjang, saya baca pangkal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Saya berhenti takat tu. Wa ma anzalallah, tu sambung dia. Allahu Akbar, subhanallah.
Ni kata hebatnya bahasa Al-Quran, mu'jizat Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Allah nak sebut keagungan dia. Kemudian Allah sebut waqtilafil laili wan nahar, silih berganti siang dan malam. Kemudian Allah sebut nombor 3, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Allah sebut dengan wal fulk, falak, fulk. Dan kapal-kapal yang tajri. Tajri boleh sebut berjalan, mengalir, berlayar lah, senang faham. Fil bahri, bahri laut. Fil bahri bima yanfa'un nas, bawa barang-barang beri manfaat pada manusia. Tengok, Allah cipta lautan. Allah bagi akal pada manusia. Maka datanglah idea membina kapal dengan prinsip yang mudah, dengan kenyataan yang tuan-tuan boleh fikir. Seketul besi dicampak ke dalam laut, besi tenggelam. Tetapi kapal yang besar, besi itu tak tenggelam. Muslimin muslimat, kenapa tak tenggelam? Seketul besi campak confirm tenggelam. Kotak rokok campak lagi awal lagi. Kan? Lagi awal lagi. Tapi kapal yang besar, tuan-tuan pernah tengok kan kapal? Tak pernah tengok, gila babi ya. Memang kena Covid, na'udzubillah. Na'udzubillah, maaf saya bergurau. Nak sebut tuan-tuan, semua kita pernah tengok kapal. Elok dia berlayar, terapung elok. Dia ada pitch, dia ada roll kapal ni. Pitch depan belakang, kan laut gelombang. Dia ada pitching dia, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Dia ada roll, dia bergolek, rolling, dia bergolek left and right, kiri dan kanan. Tuan-tuan tengok National Geographic bab fishing, memancing. Kan, cuba tengok. Siapa ada rancangan tu boleh tengok. Walaupun saya tak minat memancing, saya memang tak suka memancing. Dengan ajaklah. Abang saya Ustaz Salahuddin Nasir memang hantu pancing. Adik saya Ustaz Rahim hak pernah main masjid ni dulu pun kaki pancing. Saya seorang tak minat. Saya kira pancing market tu ya. Tak ada pasal aku nak melengung dalam bot, tak ada kerja. Itu bukan saya tak minat. Tuan minat tu tuan-tuan punya pasal, hobi masing-masing. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila tengok rancangan tu sejam, ada beberapa puluh bot kapal yang berlumba tangkap ikan, krab kan, ketam, lepas tu bawa balik ke darat. Mereka kira mana kapal yang paling banyak dapat ketam, jualan mereka macam-macam. Seronok tengok. Ada satu tu kita tengok ombak punya balon tengah laut, tapi dia tak tenggelam. Dia punya sengit tu kita tengok, kita muntah depan TV. Kru tak ada apa pun. Hak kru kapal itu relax lah. Sebab mereka isap okok, mereka dah muntah wai. Hak kita tak isap okok ni duk tengok kapal itu golek, kita peluh seorang. Dia pitch sampai tenggelam, tak nampak. Lepas tu dia naik balik. Ombak punyalah kuat, dia tak tenggelam.
Itu yang kita panggil, maaf ibu ayah, kita panggil principle of inertia dalam ilmu fizik. Kenapa dia boleh terapung? Sekejap lagi saya hurai sikit principle of inertia. Kenapa dia boleh terapung? Besi seketul baling tenggelam, tapi kapal sebiji tak tenggelam. Dan dia akan berada dalam keadaan begitu sehinggalah ada daya luaran yang mengubah graviti dia. Itu dia panggil prinsip, kaedah dia. Seketul bola, sebiji bola dibaling ke lantai, maka bola itu akan terus bergerak, melainkan ada unsur luaran yang mengubah pergerakan dia. Seperti datang budak pi sepak, berubahlah dia. Begitu simple prinsip dia dalam fizik. Kenapa dia boleh terapung? Sebab dia ada bilik-bilik. Bila bina kapal, tentulah ada bilik. Sama ada kedap air, watertight, atau kedap udara, airtight. Mesti ada bilik, kompartmen, bilik radionya, bilik jenteranya, bilik macam-macam. Bila dibuat bilik, apa berlaku? Memerangkap udara. Simple teori. Bila buat bilik, dia perangkap udara, maka dia mengangkat kapal. Itu yang dia tak tenggelam. Sebab ada bilik yang mengepung, menyimpan udara. So dia naik, dia takkan tenggelam. So dia berlayar. Bila dia berlayar, dia berada dalam keadaan steady state, keadaan dia yang begitu sehinggalah ada unsur luaran yang mengubah dia punya keadaan asal. Iaitulah boleh jadi kebocoran. Bila bocor, center of gravity sudah jadi berubah. Bila berubah, dia akan boleh tenggelam. Atau dia langgar balak mungkin, atau dia ditembak oleh musuh, maka berubah dia punya center of gravity, menyebabkan dia tidak lagi stabil, maka dia boleh tenggelam. Selagi tak ada unsur luaran, hang mailah roll kiri kanan sampai telinga cecah laut pun insya-Allah tak tenggelam. Itu prinsip mudah sebuah kapal. Baik, Allah kata kapal ni aku bagi idea manusia buat, bima yanfa'un nas, untuk bawa barang-barang berharga untuk manusia, jadi kegunaan manusia. Orang yang pakai kereta mewah Mercedes harga 600,000 semua import. Baru ni viral kan, kawan tu test drive Mercedes baru, viral baru ni 3 hari lepas. Dia test drive Mercedes baru, dia pergi langgar parit mana hancur Mercedes, mampu. Hang bawa terlampau laju, test drive je pun dia bawa laju sangat. Si Mamat ni harga 660,000 Mercedes tu, dia pergi langgak palung ayak mana, kemik habis. Oh, jenuh kira. Kereta test drive. Jangan cari pasal, brake bukan kat kaki, brake kat handle tu, dekat steering tu brake. Semua sensor. Kita mengantuk lagi, dia keluar alam, gambar kopi, dia suruh minum kopi. Kancil mengantuk kapan? Kancil mengantuk kapan? Sudah dah gelap, mati dah. Mercedes, BM apa semua ni mengantuk, kereta kita drag sikit, dia keluar alam, suruh berhenti minum kopi. Tu canggih. Yang tu anti-bai palung ayak, mampu keluar. Saya tengok dalam internet, Allah kesian budak tu. Hai, terlebih sangat dia shock. Dalam video tu ada depa rakam video yang salesman ni pesan perlahan sikit, perlahan tak dan perlahan, dia kona-kona tiba itu. Allahu Rabbi.
Tuan-tuan, muslimin, muslimat, kereta lagu tu kena import. Takkan nak naik kapal terbang, naik kapal laut. Guna tak untuk manusia? Allahu Akbar. Yang kata bahtera, yang kata fulk. Ma makna fulk? InsyaAllah nanti kita sampai masa kita hurai. Beza dengan Noah Ark. Baik. Yang ketiga kita nak sebut bahawa sesungguhnya kita tahu dah nikmat bila Allah kata kapal bahtera ni duk atas air. Allah bagi ilmu pada manusia, berlakulah pengapungan dia, buoyancy system, ada center of line, ada center of gravity dia. Kalau tidak terusik, insya-Allah dia takkan tenggelam, melainkan ada unsur luaran yang mengubah gravity dia. Seperti kebocoran dinding kapal, air masuk, maka dia akan berubah, dia akan tenggelam. Itu prinsip fizik. Baik, kita mesti faham kapal yang digunakan, yang Allah bagi akal untuk manusia cipta, dalam agama Allah, bahtera kapal ni guna untuk kebaikan. Nanti kita tengok next episode Nabi Nuh punya bahtera. Ni saya nak mukadimah dulu. Kalau kita nak rongkai sejarah, kalau kita nak kata ada ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang guna kapal atau rakit, kira kenderaan tu duk kat laut? Jawabnya ada. Jangan lupa rombongan sahabat ke Habasyah, rombongan yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, yang digelar Ja'far At-Tayyar, syuhada di medan Mu'tah. Jangan lupa Sayyidina Ja'far memimpin rombongan ke Habasyah ketika Nabi arahkan mereka pergi ke Habasyah. Habasyah lah ni Ethiopia, Afrika. Minta suaka politik lah kita panggil. Lah ni pun orang guna suaka politik. Minta satu bentuk perlindungan kuasa politik. Yang Nabi tahu rajanya nama Najasyi. Rajanya beriman kepada Allah melalui Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana Najasyi percaya kepada Nabi Isa? Dia faham, dia beriman. Sayyidina Ja'far daripada Makkah pergi ke Jeddah. Jeddah ialah bandar pelabuhan laut, Laut Merah, yang kita sebut bahar kan. Bila kita balik haji, balik umrah, kita pun habaq dekat jemaah, insya-Allah besok kita singgah bahar. Bahar makna laut, bukan mandi terjun laut. Makna kita singgah masjid terapung dekat Jeddah tu, makan apa semualah sebelum kita flight balik ke Malaysia. Lepak tepi laut tu. Laut tu Laut Merah. Untuk sampai ke Afrika, ke Ethiopia, Sayyidina Ja'far dan rombongan kena cross laut tu. Riwayat berbagai. Riwayat pertama kata sewa satu kapal, sewa. Riwayat kedua kata buat rakit, buat macam bot yang kecil. Cross, tuan-tuan boleh bayang, cross Lautan Merah, nun sampai ke Afrika. Sikit punya jihad mereka. Ketika mereka diseksa oleh Abu Jahal, Nabi membenarkan mereka, lalu mereka menggunakan lautan. Sudah ada prinsipnya di situ.
Sehinggalah sampai ke Habasyah. Maka bila Najasyi tanya, terus Najasyi tanya, mereka kata kami ni dulu makan bangkai apa semua, panjanglah cerita. Lalu datanglah lelaki nama dia Muhammad. Kami kenal akhlak dia, kami kenal budi baik dia, kami kenal perangai dia, kami kenal keturunan dia, seorang yang baik. Ajak kami menyembah Allah yang satu. Lalu kaum kami menyeksa kami. Maka kami lari ke negeri tuanku untuk menerima perlindungan. Lalu Najasyi tanya, ada apa yang bukti kata kamu ni beriman? Beritahu. Lalu Saidina Ja'far membaca surah Maryam. Ini bijaknya Saidina Ja'far, sebab dia tahu Najasyi percaya ke Nabi Isa. Baca surah Maryam. Tak salahlah kalau baca Qulhu. Apa bukti? Dia pun Qul huwallahu ahad. Taklah salah, tetapi mencerminkan bijaknya Saidina Ja'far. Apabila Najasyi mendengar kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, sampailah pada ayat wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah, sampai ayat tu cerita Maryam. Najasyi mula satu macam. Tu bijaknya Saidina Ja'far. Sampai Najasyi suruh berhenti. Cukup. Menangis dia, basah janggut dia bila dengar ayat-ayat cerita tentang Maryam dan Nabi Isa dalam surah Maryam. Najasyi kata cukup. Mula hari ni hampa nak duduk lama mana pun hampa duduklah. Lalu Najasyi pandang dua utusan yang bawa hadiah. Nak bodek Najasyi, ambil hadiah, serahkan orang Islam kat kami. Najasyi kata, hampa dua orang boleh beramboi balik. Ini Najasyah kain batik rokok ni bawa balik. Bawa rokok. Bawa balik semua. Aku tak heran sekupang pun. Beramboi. Dihalaunya dua utusan Makkah balik gitu . Kamu nak tinggal lama mana di negeri aku? Tinggal. Allah, tu cerita kapal bahtera. Satu. Dua, zaman Saidina Uthman, ngikut riwayat sudah ada angkatan laut pada tahun 28 Hijrah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu menentang Rom di Cyprus. Sudah ada Muawiyah yang mula dan berjaya mengalahkan Rom, termasuk juga iaitulah perang menakluki Konstantinopel. Kan Nabi sebut umat Islam akan menawan Konstantinopel, berebut umat Islam. Mula ekspedisi itu zaman Muawiyah. Muawiyah pimpin angkatan laut, turut sama hadir dalam peperangan itu. Ini percubaan kali pertama untuk melumpuhkan kerajaan Byzantine, kerajaan Rom Timur yang menguasai pada waktu itu laut Mediterranean. Percubaan pertama turut serta ialah seorang lelaki yang dipapah, yang dipimpin, usianya sudah 80 lebih pada waktu itu. Muawiyah menyambutnya dengan penuh penghormatan. Lelaki itu ialah Abul Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang Nabi singgah di rumahnya dalam hijrah. Rumah dia sekarang bilik mandi mayat Masjidin Nabawi. Tu yang pintu warna coklat tu, keluar daripada Babun Baqi' belah kanan.
Pintu Baqi', keluar, pandang belah kanan ada pintu warna coklat. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lah ni kawasan untuk menyelenggarakan jenazah di dalam Masjidin Nabawi. Abu Ayyub pergi, disambut oleh Muawiyah. Percubaan pertama gagal. Abu Ayyub meninggal dunia dan dikebumikan di Turki. Di Istanbul, makam Abu Ayyub Al-Ansari berada di Istanbul. Ini percubaan melalui angkatan armada laut sampai terbitlah, sampai orang putih curi satu kalimah yang disebut dengan admiral, asal bahasa Arab. Nanti kita sebut nanti Marseille, Perancis, satu bandar namanya Marseille. Hampa duk kira bola ha? Kan, Marseille lawan Malaga, Marseille lawan Lyon, French punya league. Apa makna Marseille? Nanti saya baca ayat ni. Ada tak dalam Quran? Ada. Tu kata hebat Quran. Asal dia Marsali. Apa makna Marsali? Orang putih tukar jadi Marseille. Kenapa? Nanti sampai bulan depan insya-Allah. Ni saya nak mukadimah dulu. Bagaimana tumbang kalah. Rupa-rupanya yang Nabi sebut sebaik-baik panglima perang ialah panglima perang yang berjaya membuka Konstantinopel, Allah Sultan Muhammad Al-Fatih, kerajaan Ottomaniyah rupanya. Melalui Sultan Muhammad Al-Fatih yang waktu itu berusia 19 tahun, berjaya menumbangkan Rom Timur, kerajaan Byzantine, dan menguasai Laut Mediterranean. Allah, kerajaan Ottomaniyah yang telah dihancurkan oleh Yahudi melalui Perang Dunia Pertama 1921. Tahukah tuan-tuan, negara manakah yang menyokong kerajaan Ottomaniyah ketika British, ketika Britain, Perancis bergabung, kuasa barat bergabung untuk menghancurkan Ottomaniyah, karena mereka tahu kalau Ottomaniyah tidak dihancurkan, habis dunia kafir. Tengok, bila tak ada Ottomaniyah, tak ada kerajaan yang boleh memayungi, apa yang kita boleh buat tuan? Doa. Umat Islam dirogol, umat Islam Palestin dengan lastik, kita boleh buat apa? Doa. Kalau ada Ottomaniyah mampu buat ni. Sehingga Sultan Abdul Hamid yang kedua, pemerintah Ottomaniyah yang terakhir, ketika didatangi oleh Tiazi Hadal, kepala Yahudi pada waktu itu, datang membawa surat supaya serahkan, jual tanah bumi Palestin, jual kepada Yahudi. Ketika itu Ottomaniyah menguasai Palestin. Sultan Abdul Hamid hantar surat, seinci pun aku takkan jual, kerana Palestin bukan bumi aku, kata Sultan Abdul Hamid yang kedua, tetapi Palestin bumi umat Islam, bukan bumi aku, bumi umat Islam. Maka musuh merancang sehingga Ottomaniyah tumbang dalam Perang Dunia yang Pertama, habis khilafah, tak ada dah. Tahukah tuan-tuan,
Siapakah yang menyokong Ottomania dalam Perang Dunia yang Pertama? Jawab dia, negara nama dia Jerman. Tu Hitler. Dalam tentera Jerman ada suatu pelatun tentera dia, skuad dia beragama Islam, sebelum perang semayang. Sebab itulah Hitler membunuh 1 juta Yahudi. Dunia bising. 1 juta orang Yahudi yang dipanggil peristiwa Holocaust. 1 juta Yahudi Hitler bunuh. Kenapa? Kerana Hitler kata 3 orang berkawan, A, B, C. A Arab, B Arab, C Yahudi. 3 orang berkawan. A Arab, B Arab, C Yahudi. Kata Hitler, A dan B ni mesti berperang sebab nombor 3 Yahudi. Punya jahat hasutan dia. Sebab itu Hitler bunuh. Dunia riuh rendah, dunia menipu sejarah, dunia kata Hitler menggantung diri. Ada riwayat menyebut Hitler memeluk Islam. Mereka pejam mata dunia Eropah dengan Perdana Menteri British yang bernama Winston Churchill. Winston Churchill telah membunuh 57 juta umat Islam melalui Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dunia diam. Na'udzubillah. Ini penipuan sejarah. Yang menyokong Ottomania ialah Jerman. Tapi apa yang berlaku? Bayar-bayar saya 50-an, abang-abang 60-an, adik-adik mungkin tak jumpalah filem nama Combat. Sampai saya ingat lagi di sekolah dulu, cikgu tanya, what is your ambition? Apa cita-cita kamu? Ada seorang tu angkat tangan, cita-cita saya nak jadi Vic Moro. Tuan-tuan, filem Combat ni depa 2 ekor Amerika ni 2 ekor Rick Jackson dengan Vic Moro. Lepas tu bawah tu adalah 2-3 ekor lagi. Vic Moro Sergeant Saunders, Rick Jackson Lieutenant Henley. Aku hafal sebab ada kala aku tak pergi mengaji, kona pergi tengok Combat. Balik arwah ayah Combat. Ni cerita masa kecil. Nakal. Yang arwah guru mengaji tu nama Nenek Siti, dia pergi report walau tak ada WhatsApp. Kena arwah ya. Hak kena itulah kita jadi orang, tuan-tuan. Tibai belakang pergi tengok Combat. Time Combat mesti ponteng mengaji punya. Haru. Combat waktu tu TV hitam putih. Mana ada color TV. Saya ingat saya tahun 77 tak silap, baru start color TV. Black and white. TV zaman tu kena current lebih sikit India. Atas bawah berimpun, ketot terus Vic Moro. Waktu tu pakai valve, bukan pakai transistor. Mana ada ISIS. Waktu tu semua pakai valve, ketui macam ni. Dia ketot panggil Cina tu, saya masih ingat lagi. Cina tu lah seluk dia tukar apa, RM20, RM10, kena kelentong gitu lah kot. Tukar valve. Tu zaman kita. Tuan tengok Combat kan, Jerman kalah mu. Tuan tengok Vic Moro dengan Sergeant Saunders tu, dengan Lieutenant Henley, 2 ekor tu ya. Lepas tu ada Corporal lapar bawah 2-3 orang belakang pokok. Jerman 2 terak bungkui kan. Tuan tengok kan, Jerman dia punya topi ni dia tutup mata pun kalah.
Yang menang Amerika. Itu propaganda. Sebab Jerman menyokong kerajaan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama. Ini sejarah yang dipadam. Pembohong punya barat. Penipuan demi penipuan. Kerajaan Ottomaniyah tumbang, sehingga sekarang tak ada lagi yang boleh melindungi umat Islam. Boleh doa lah kita. Tengok wanita Rohingya dirogol, dibunuh, dibakar mereka. Boleh doa nak buat apa? Ada Ottomaniyah, dia hantar angkatan perang dia. Datuk mudah-mudahan Turki bangun menjadi Ottomaniyah yang kedua. Datuk NATO apa semua mereka cukup tak suka dengan Turki. Sebab kuasa empire yang menguasai Laut Mediterranean sekarang ni ialah Turki. Laut Hitam, Turki kawal sekarang. Alhamdulillah, armada dia kawal. Mudah-mudahan. Baik. Allah pilih Sultan Muhammad Al-Fatih untuk melengkapkan apa yang Nabi kata akan dibuka Konstantinopel. Allahu Akbar. Umur dia 19 tahun pada waktu itu. Itu angkatan laut zaman Muawiyah start dah. Ada dah, tapi percubaan tu gagal. Baik. Sekarang saya nak sebut beberapa pelayar-pelayar Islam. Tak banyak, satu dua. Dan kita nak tengok, hebatkah Christopher Columbus? Hebatkah Vasco da Gama, orang Portugis ini? Dan bagaimana mereka telah menyalahguna kapal untuk melingkupkan umat Islam. Baik, pertama saya nak sebut seorang ulama Islam namanya Al-Idrisi. Gelaran dia Al-Idrisi. Al-Idrisi telah melukis peta dunia, globe, dan peta dunia dia akhirnya digunakan oleh pelayar-pelayar seluruh dunia. Baik. Kedua, Ibnu Battuta. Pernah dengar nama? Di dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battuta, bagaimana Ibnu Battuta meninggalkan Tunisia, bergerak ke Maghribi apa semua, sampai dia berlayar tuan-tuan sampai ke Aceh, sampai ke Kepulauan Aceh. Tu hebatnya Ibnu Battuta, dia sampai di alam Melayu, di Aceh. Allahu Akbar. Sejarah ni dipadam. Anak-anak kita lebih kenal Marco Polo, anak-anak kita lebih kenal Christopher Columbus, lebih kenal itu, tidak kenal Ibnu Battuta. Belilah buku dia. Saya ada buku dia setebal, tak larang nak baca. Rihlah Ibnu Battuta, bagaimana dia singgah satu pelabuhan, bagaimana dia melihat cara hidup umat Islam. Allahu Akbar. Dia catat dalam buku dia, Rihlah Ibnu Battuta. 2. 3. Ahmad bin Majid, seorang Islam, nama dia Ahmad bin Majid. Bunyi dah macam nama orang Padang Serai lah. Ahmad bin Majid. Bila? Tahun 1497 Masihi. Telah memimpin, dengar elok, telah memimpin, mengajar Vasco da Gama berlayar dari Lisbon, Portugal menuju Afrika. Ada tuan-tuan pernah dengar nama Ahmad bin Majid? Yang kita dengar Vasco da Gama. Sedangkan yang mengajar dia berlayar ialah Ahmad bin Majid. Subhanallah. Orang Islam aja. Baik. Apa lagi?
Laksmana Cheng Ho, atau nama lainnya Zheng He, seorang panglima tu, admiral saya sebut tadi, daripada bahasa Arab. Apabila musuh melihat, musuh yang ditawan melihat tentera Islam memanggil panglima-panglima ketua kapal, mereka panggil dengan Amirul Bahr. Amirul Bahr, Amir Al-Bahr, Amir ketua, Al-Bahru laut, ketua laut, Amirul Bahr, Amirul Bahr, akhirnya admiral, ketua laut, panglima laut, admiral, daripada kalimah Amirul Bahr. Allah, tuan-tuan, Laksmana Cheng Ho zaman dinasti Ming. Ada dinasti Quan, ada dinasti macam-macam. Dinasti Ming melahirkan Laksmana Islam yang hebat. Nama dia Zheng He, juga nama lain dia Cheng Ho. Laksmana Cheng Ho, dialah pelaya Islam yang telah membawa misi dakwah Maharaja Ming. Allahu Akbar. Dia bawa misi dakwah Islam Maharaja Ming ke Asia Tenggara, India, Parsi dan Afrika. Ini tugas Laksmana Cheng Ho. Apa ramai Melayu kenal Laksmana Cheng Ho? Yang Melayu kenal Laksmana Doremi. Yang tu kenal Zam-Zam ala Kazam Doremi. Laksmana Cheng Ho atau Zheng He nama dia. Baik. Columbus, kita tengok Christopher Columbus, tengok ya. Catatan menyebut dia dibantu oleh pelaya-pelaya dari negara Oman. Dia dibantu. Ingat dia terror sangat yang dia jumpa Amerika. Dia dibantu oleh pelaya-pelaya daripada Oman bersama sebilangan anak kapal yang beragama Islam dan sampai ke benua Amerika. Yang guide Christopher Columbus ialah pelaya-pelaya Islam daripada Oman. Bukan dia kepandai ke diri dia, bodoh. Baik. Dua buah kapal Columbus, tengok. Dua buah kapal Columbus, ada dua biji, dipimpin oleh dua bersaudara daripada keluarga diraja Maghribi yang beragama Islam. Dua buah bahtera Columbus telah dipimpin, dibawa belayar. Columbus duduk dalam. Siapa yang pimpin dua kapal ni? Oleh dua bersaudara daripada keluarga diraja Maghribi. Nama raja tu Sultan Abu Zayan Muhammad As-Sani. Sultan Abu Zayan Muhammad yang kedua. Itulah raja Maghribi. Dan dua bersaudara itu siapa? Martin Alonso Pinzon. Itu dia nama Islam ni, Martin Alonso Pinzon. Tak payah hafal, dengar sudah. Sagi kelang kabut, Martin Pinzon. Tak payah, saya kena habaq lah sebab saya catat. Martin Alonso Pinzon dan Vincent Yanex Pinzon, dua beradik daripada keluarga diraja Maghribi Sultan Abu Zayan Muhammad yang kedua. Teror Columbus.
Tembang. Columbus lah yang telah bertemu dengan benua Amerika. Kepala otak hamba, penipu sejarah. Sebab itulah bila kena ke batang hidung dia takkan siakan. Cerita sebenar bahtera Nabi Nuh, setakat saya tengoklah National Geographic, saya ingat tak ada lagi. Sebab menyalahi Bible yang diselewengkan. Nanti kita akan tengok makna fulk, makna istawat. Apa makna dia fulk? Kemudian apa beza dengan Noah Ark? Apa beza Ark? Yang orang putih duk kata Noah Ark, berbeza makna, berbeza. Nanti kita tengok. Allah. Dan bagaimana penyelewengan yang dilakukan oleh golongan yang menyalahgunakan bahtera ini setelah mereka menguasainya, mereka melakukan pengkhianatan. Setelah orang Islam ajar mereka, saya sebut dalam khutbah Jumaat saya hak lepas, ketika Alfonso de Albuquerque berlayar menuju ke Mesir, dia nak pergi Mesir, meninggalkan Portugal, Lisbon, ibu negeri Portugal. Dia tinggalkan Lisbon dengan kapal dia, Florida. Dia nak pergi ke Mesir. Rancangan awal ialah Mesir. Untuk apa? Saya sebut atas mimbar khutbah saya lepas, untuk melencongkan sungai Nil ke Sudan, supaya rakyat Mesir mati kehausan. Punya jahat. Lencongkan sungai Nil, hantar ke Sudan. Biar orang Mesir. Sebab Mesir waktu tu Islam punya kuat. Siapa buka Mesir? Saidina Umar melalui Amru bin Al-As. Itu asal pelayaran dia. Tiba-tiba tengah laut dia mendapat maklumat ada suatu kesultanan yang hebat dengan Islam, namanya Kesultanan Mulaka, yang sekarang nama dia Melaka. Asalnya Mulaka. Dia dapat maklumat di sana ada Sultan Riyauddin Riayat Shah yang melaksanakan Islam. Dia tahu di sana ada Tun Perak bendahara, Tun Perak yang cukup hebat. Di sana Islam berkembang, maka dia kona sasaran kapal dia menuju ke Melaka. Itu kejahatan Portugis. Dan ketika mereka di India, saya nak baca sikit daripada buku setebal ini, karangan Profesor Dr. Mat Rofa, bekas pensyarah Universiti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Dia menulis, Profesor Dr. Mat Rofa partner saya kuliah duha di Tanjung Malim. Partner saya kuliah duha minggu ketiga setiap hari Sabtu. This coming Saturday. Minggu ketiga kuliah duha. Slot saya 9.30 sampai 10.30. Lepas tu rehat 15 minit, 10.45, 11.45 Profesor Dr. Mat Rofa, bekas pensyarah mathematics, PhD dia mathematics, orang yang hebat, Masya Allah. Ni antara buku karangan dia, tebal ni. Tajuk dia Bicara Wara Sains Islam. Antara buku dia, banyak buku dia. Dan bagaimana Allah uji dia. Buku tu dah habis di pasaran, habis dah buku tu. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan menangis. Buku yang berjudul Travelog Dakwah dari Bangi ke Seoul, Korea Selatan. Dalam buku tu kisah dia ada seminar di Seoul. Dia orang universiti, orang akademik, bawa bini dia. 2017 akhirnya isteri dia meninggal dan dikebumikan di Seoul. Allahu Akbar, tuan-tuan. Waktu bila dia sampai
Saya duduk sembang, sedih tengok dia. 2017 bini dia ada di Seoul, nak pergi macam mana, kesian kita. Ada gambar dia tunjuk tanam isteri dia di masjid di Iwon ke apa, di Korea Selatan, di atas bukit kawasan perkuburan. Isteri dia sakit, jatuh sakit waktu seminar tu, dah meninggal dunia. Bayangkan, kita isteri kita meninggal ada kubur boleh tengok. Allah, ujian sungguh. Tu saya kata Allah uji kita. Antara prinsip kita lah, kita kena fikir ada lagi orang lebih teruk Allah uji, kan? Itu ujian bagi dia. Umur dia dah 64 sekarang. Dia dah pension dah, UPM. Hebat dia, Masya Allah. Banyak karangan buku dia. Ada hadiah buku dia kat saya. Buku terbaru dia, Travelog Haji. Dia kupas Arafah apa semua. Saya masih baca baru separuh, tak habis lagi. Baik, ini antara bukunya. Saya baca sikit bagaimana penyelewengan yang berlaku, yang dilakukan apabila mereka reti belayar, mereka pandai belayar. Apa mereka buat pada dunia umat Islam? Ni kecelakaan kafir. Kita orang Islam pandai belayar, meredah lautan, menyebarkan agama seperti Laksmana Cheng Ho, seperti Muawiyah yang mahu meruntuhkan kerajaan Rom Timur, Byzantine, walaupun Allah memilih Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi ini nak sebut secebis daripada apa yang dicatat oleh Profesor Dr. Mat Rofa. Antara dia menyebut ialah ketika mana Portugis menjajah India. Portugis sampai di India 1498 sehingga 1583 tahun Portugis menjajah India. Apa mereka buat? Iaitulah mereka telah membakar masjid. Mereka bakar masjid, Portugis. Membakar kapal-kapal haji di tengah laut. Tengok punya celaka perangai. Umat Islam menunaikan haji, naik kapal laut, tentera Portugis pergi bakar kapal laut. Allah, jahatnya mereka. Sedangkan Islam tak ganggu gugat mereka. Salahuddin Al-Ayyubi mengambil Baitul Maqdis, memberi kebebasan kepada padri-padri di Palestin, di bumi Al-Quds, dengan tidak diganggu gereja mereka. Tapi kafir ni dia perangai, bakar masjid. Lepas tu mereka membakar kapal-kapal haji di lautan. Apa lagi mereka buat? Membakar Al-Quran. Bukan kata zamanlah Sweden menganjurkan program bakar Quran di Sweden. Zaman Portugis sudah berlaku ketika mereka jajah India. Membunuh muslimin dan merogol muslimat. Muslimin dibunuh, muslimat dirogol beramai-ramai. Menukar agama penduduk Islam India menjadi Kristian secara paksaan. Adakah Salahuddin buat? Adakah Saidina Umar buat? Allahu Akbar. Kebebasan beragama dijamin oleh Islam. Portugis buat pertama kali dalam sejarah India telah menyebarkan penyakit kelamin dalam kegiatan tidak bermoral itu. Mereka memperkosa gadis-gadis Islam di sepanjang pantai di India. Mereka pergi pantai, jumpa orang perempuan Islam, mereka rogol tepi pantai. Wal'iyazabillah. Umat Islam yang mengamalkan ibadat harian ditangkap Portugis, lalu dimasukkan ke dalam penjara yang amat padat di luar peri kemanusiaan. Orang Islam yang membasuh dengan air, yakni yang beristinja dengan air, kita qada hajat, istinja dengan air, dihukum dengan dicucuh api pada kemaluan. Macam bayang Portugis, cilaka betul ya. Istinja dengan air, lepas tangkap, lepas cucuh kemaluan dengan api.
Astaghfirullah. Kerana setiap syiar Islam dilarang oleh Portugis. Mereka mengambil batu nisan dan bahan binaan masjid yang telah runtuh, lalu mereka bina kota pertahanan Portugis. Mereka cabut batu nisan, mereka susun buat kota pertahanan. Punya cilakanya barat. Nampak tak kejahatan mereka? Sebab tu jangan percaya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap-tiap hari waktu solat Allah ajar. Tu musuh kamu. Tuan-tuan muslimin muslimat, ini secebis apa yang disebut oleh Profesor Dr. Mat Rafa untuk mengajak diri saya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, memahami bahawa Islam ini hebat, termasuklah dalam persoalan bahtera perkapalan. Maka insya-Allah bulan depan bulan depan lah, lepas tu bulan 4 puasa lah. Bulan depan, lepas tu 13 April kita puasa. Lepas tu tazkirah Ramadan lah insya-Allah. Nak sebutnya bulan depan last kita kuliah untuk sebelum puasa, saya akan mula hurai bahtera Nabi Nuh berdasarkan ayat Quran, dan kita akan melihat perbezaan kalimah al-fulk yang Allah sebut dalam Quran. 23 kali Allah sebut al-fulk. Apa makna al-fulk? Tu yang boleh kita faham fi falakin yasbahun. Apa dia makna falak? Tu dia insya-Allah nanti kita hurai, dan kita akan tengok perbezaan dengan ark, the Noah ark. Ark ini bahasa mana? Insya-Allah kita akan tengok, dan kita nanti akan hurai kehaibatan kapal Nabi Nuh dengan sistem engineering yang hebat, dengan dek-dek yang dibina, dengan kompartmen kedap air dan kedap udara, watertight and airtight yang dibina wa wahyina dengan perintah Allah. Nanti kita akan baca suratul Mu'minun, nanti kita baca surah Al-Qamar. Al-A'raf tak banyak. Al-A'raf cerita kehancuran. Detail kapal Nabi Nuh 2 surah ni. Hud pun tak detail. Paling detail Al-Qamar dengan surah Al-Mu'minun. InsyaAllah kita akan tengok yang tu untuk kita melihat subhanallah, Islam ini agama yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.